إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير يا رب العالمين يا الله ya Ghafur ya Rahim. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu ya Allah. Ampunkanlah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi ya Allah. Ampunkanlah segala guru-guru yang telah mendidik kami ya Allah, dan Kau ampunkanlah pasangan hidup kami, suami isteri kami, anak-anak kami, anak didik kami sekalian, ahli keluarga dan kaum kerabat kami, dan sekalian umat Islam ya Allah. Kau ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka, berkatilah mereka sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allah pada malam ini kami berhimpun kepada-Mu, sedangkan Engkau Maha mengetahui apa yang kami niatkan dalam hati kami ini ya Allah. Maka Engkau bukakanlah pintu hati kami ini ya Fattah. Tambahkanlah buat kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezekikanlah kami kefahaman para Nabi, ingatan para Rasul, ilham para malaikat yang hadir denganmu ya Allah. Dan lindungilah kami daripada kejahatan dan tipu daya makhluk-Mu, dan daripada setiap pandangan mata manusia, serta daripada sekalian mereka yang mempunyai barazan azab dan kidarat kami hafid dan alim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Guru Sikoriah Tugas Mangku Barisan Tuan Kuasa Madrasah Hindu Beringin, tuan-tuan dan puan, ibu yang para asatidzah dan juga anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita bersua kembali untuk menyambung kuliah maghrib pengajian berkitab menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, subjek ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Sihat belakang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Petang tadi hujan ke? Sini hujan? Robek tak? Robek ya? Bunyi sebelum maghrib. Robek, bukan obek. Robek. Betul lah. Kalau lobek itu mungkin kekurangan ya. Jadi lobek itu alhamdulillah malam kita dapat hadir bersama-sama. Jadi tahniah sebab ucapkan kepada tuan Rompan mau pilihan untuk hadir pada malam ini. Semoga Allah Taala berkati, rahmati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan bukan hanya kepada kita sahaja yang hadir pada malam ini ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman jiwa dalam menuntut ilmu, bahkan mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan juga kepada ahli-ahli keluarga kita yang tercinta, terutamanya suami isteri, anak-anak, keluarga, sanak saudara, sahabat dan tetangga yang masih lagi belum berkesempatan. Kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bimbingan dan kekuatan untuk melakukan seperti mana kita lakukan pada malam ini insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan, kita nak masuk untuk menyambung sifat mahmudah yang keempat. Muka surat 94. Kepada yang ada kitab boleh semak tengok muka surat 94. Sifat itu fasal yang keempat ataupun bab yang keempat. Kita pernah berhati ini iaitu sifat sabar. Sifat sabar. Nah, dan sebelum kita teruskan perbincangan yang lebih lanjut berkenaan tentang sifat sabar ni dan kenapa dia termasuk dalam kategori sifat mahmudah dan apa kelebihan mereka yang memiliki sifat sabar ni, dan apa punca dia tuan-tuan dan puan seseorang itu memiliki sifat sabar, dan bagaimana kita nak dapatkan sifat sabar dan nak suburkan sabar ni seandainya dia tak subur lagi dalam diri kita. Sebelum tu terlebih dahulu sama-sama kita mulakan dengan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kita niatkan semoga dengan asbab selawat ini Allah Subhanahu wa taala bermudahkan segala proses serta kita nak fahami, kita nak dalami lagi apa yang terdapat di sama ada secara tersurat maupun tersirat di sebalik perbincangan kita pada malam ini. Dan yang lebih penting tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesedaran dapat nampak diri kita. Itu adalah kaedah kita belajar tasawuf, nampak diri kita dan kita nak lakukan perubahan. Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk kita terlebih dahulu membuat perubahan daripada kita ni nak membetulkan orang.
Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita berjaya dan dapat membuat perubahan demi perubahan yang lebih baik lagi, dan semoga tercapai juga matlamat kita tuan-tuan untuk bila kita belajar mutasawuf adalah untuk mensucikan jiwa kita. Moga jiwa kita Allah Taala sucikan dan lebih hampir dan dekat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan apa Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil awiyah wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhiyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husna khawatimi wa yustasqa al-ghamam biwanihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukru lillah ma syaa Allah wa kana ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah.
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ورضاه وقربه وكرمه سبحانه وتعالى. Surat 94. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Katanya ketahuilah bahawa sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ini judul asal, terjemahan kitab sifat kitab penuh bagi hati ni. Judul asal dalam bahasa Arab karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau tuan-tuan dapat dapatkan kitab tu dia tak tahulah ada terjemahan ataupun tidak. Sekat ni kalau asal yang dalam bahasa Arab tu ada terjemahan tak pasti. Mungkin tuan-tuan boleh semak ambil dia punya tajuk tu, Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi beliau menyatakan, Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, di belakang kitab ini, di belakang asal kitab ini dia membahaskan tentang ilmu usuluddin, namun di belakang dia dimasukkan topik ilmu tasawuf. Yang di sini sebenarnya dia nak bagi tahu kepada kita usuluddin tauhid ini dia adalah kesinambung, dia adalah permulaan sebenarnya daripada tasawuf. Tasawuf itu adalah dia punya kesinambungan itu. Selepas daripada tauhid, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada tasawuf, iaitu kenal diri. Dan kenal diri ni tuan-tuan dan puan, dia bermula dengan kenal hati. Bukan sekadar kenal diri rupa luaran kita ni sahaja, apa yang ada di dalam, bukan di luar semata-mata. Okey, kata beliau, hakikat sabar itu ketabahan yang membangkitkan keagamaan pada melawan terhadap yang membangkitkan keinginan nafsu. Sekian intaha kalau dalam bahasa Arab. Sebab apa? Kerana pada manusia itu ada dua puak tentera yang berlawanan keduanya. Yang pertama, akal dan segala yang membangkitkannya, akal dengan dia punya tim. Dan yang kedua, syahwat dan segala sebab ataupun perkara ataupun pasukan yang menyerukannya. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali ni, sabar ni dia hanya bukan sekadar menahan je. Jadi kalau macam kereta tuan-tuan dan perempuan, kalau tahan saja tu break lah, mengku ya, break. Tapi kereta ni dia tak semata-mata tahan. Bayangkan kalau kita bawa kereta daripada sini tuan, sampai kau pilah si break, kau jauh kan, sikit break. Apa jadi? Nombor pertama, break tu jahanam lah. Tak tahan tuan-tuan dan perempuan ya. Lepas tu perjalanan tu asyik stuck kerja kan, dia tak smooth. Jadi yang lebih tepat, kalau pada ayat atas tu dia buat tarif sabar hanya tertumpu kepada daripada salah satu daripada sabar, bukan secara keseluruhan. Sedangkan Imam Al-Ghazali nyatakan di sini tuan-tuan dan puan, hakikat sabar tu dia bukan hanya bertambah ketabahan membangkitkan keagamaan pada melawan saja. Bukan kita hanya menahan saja, bahkan juga kita kerana ada sesuatu dapatkan sumber dalam keagamaan untuk membangkitkan semangat kita bergerak. Jadi dia bukan hanya stop saja, bahkan dia mesti kena ada dorongan, pergi. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan dan pastikan perjalanan tu dia tidak membahayakan diri dia, dalam keadaan yang selamat. Dia bermakna sabar dia bukan sekadar break, bahkan sabar tu juga adalah pengendali. Driver tu tuan-tuan dan perempuan tu, macam mana cara kita mengendalikan kereta. Kalau yang bawa kereta lah, kalau bawa motor lah. Kalau mama ni bawa apa? Bawa kereta. Yang tak boleh bawa kereta bawa apa? Tumpang kan. Yang tak tumpang kan jalan kaki kan. Jadi walaupun kita tak naik kenderaan, sebenarnya kita
sedang menunggang diri kita. Kita sedang mengendalikan diri kita. Kita sedang mengendalikan apa yang kita lihat. Kita sedang sentiasa mengendalikan apa yang kita dengar. Kita sentiasa mengendalikan pergerakan tangan dan kaki kita. Inilah kenderaan yang saya masukkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita nak mengendalikan ni, dia bukan hanya sekadar tahan. Dan kadang-kadang orang faham, kebanyakan kita bila bercakap tentang sabar sahaja, saya tanya jujur tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terbayang? Sabar, Manggu. Apa maksudnya? Yang Manggu faham. Jangan marah, betul? Jangan marah. Tahanlah maksud dia, tahan. Sabar, Manggu. Sabar. Sabar tu bila dia nak berbuat sesuatu, jangan buat. Relax dulu, tahan dulu, kan, pause dulu. Nampak? Itu kebanyakan kita faham sabar adalah menahan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan sabar ni bukan sekadar menahan. Yang saya katakan tadi, sabar ni juga dia kena tokan minyak. Dia kena tokan minyak. Kalau tak tokan tak bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kadang-kadang sabar ni bila kita tu dah berada pada satu tempat yang agak berbahaya, silakan kita kena perlahankan. Bukan semata-mata bersabar, bukan semata-mata break saja, bahkan perlahankan kenderaan. Itu juga salah satu kemahiran yang diperlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyuburkan sabar ataupun cara kita mengendalikan kenderaan tu. Nah, dan kadang-kadang sabar tu juga dia membawa maksud tokan break, kawal break, dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan berhenti, stop. Jadi ada 4 dalam bila kita bercakap tentang sabar ni, bukan hanya semata-mata menahan, tetapi juga kita menggerakkan. Dan dalam pergerakan tu tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu mana satu nak laju ataupun nak. Yang penting konsisten. Jangan laju mana. Kalau laju tu tak paling sabar, tu jauh mana, kan? Jadi walaupun dia bergerak, tuan-tuan dan puan-puan bergerak dalam keadaan yang selamat, dan pada akhirnya sampai kepada tempat yang kita nak tuju. Dan bila sampai, baru ada tekan break dan berhenti. Penting. Itu yang Imam Al-Ghazali sentuh tadi, tuan-tuan. Jadi makna kata sabar ni adalah merupakan satu alat untuk kita nak menjalankan perjuangan, untuk kita nak meneruskan perjuangan hidup dalam dunia. Hidup dalam dunia ni penuh dengan pancaroba, ujian, uji, hidup uji. Hai-hai kita diuji, tuan-tuan dan puan-puan. Bermakna hidup itu adalah merupakan ujian, dan ujian adalah sebahagian dari kehidupan. Kalau tak nak diuji, pergi mati. Kan? Ada orang tak nak diuji, boleh aku boleh. Dia rasa dia seorang yang kena diuji. Padahal semua manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Imam Al-Ghazali susun sifat sabar ni sifat yang keempat. Dia bermula dengan sifat apa? Dengan sifat taubat dulu. Orang bila mana ada rasa ingin kembali pada Tuhan, dan diikuti pula bila ada rasa yang kuat nak kembali pada Tuhan, timbul rasa ketakutan, khauf. Dan bila ada khauf, tuan-tuan dan puan, kecenderungannya terhadap duniawi itu semakin berkurangan, maka timbullah zuhud. Di saat tu seorang yang bersabar, kerana sabar ni dia ada di punya benih. Setiap orang dah ada rasa benar, cuma benih tu disebut tak subur, tuan-tuan dan puan. Dan macam mana kita nak tahu benih tu subur tak subur? Kejap lagi kita cek sama-sama. Baik, okey. Ya, jadi kata lagi, dalam diri kita ni ada 2 sistem, ada 2 tentera, ada 2 pasukan. Pasukan yang pertama, ini pasukan yang mengendalikan diri kita, ya, yang mengendalikan driver pada kereta tadilah. Kenapa pergi ke mana? Yang pertama pasukan akal, kata dia. Driver ataupun pengawal akal. Dan juga bila kata pasukan ni, mesti ada dia punya penasihat lah, tengok ya. Akal dan juga dalam kitab ni katakan segala yang membangkitkan, segala yang boleh membangkitkan kesedaran akal untuk berfikir sebelum bertindak. Ya, kebiasaan kita, tuan-tuan dan puan, tolong ambil buat tu sekejap. Dalam tak menulis kan, dia pun letak menulis ni dia malas dia nak buat je buat ni, tak tulis dan cerita. Kita ada contoh bagi saya nampak, tuan-tuan dan puan. Kalau saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan pada hari ni, siapa kat sini yang dia ni rasa dia tak ada sifat sabar? Ada tak? Selama dia hidup ni rasa dia tak pernah bersabar? Ada tak? Tak ada kan? Pernah ni kita bersabar kan? Jadi setiap orang ada sifat sabar, tinggal lagi kuat atau tidak, tuan-tuan dan puan, ya? Nampak? Ada kan? Kita nampak ni?
Dan bila kala kita nak kena bersabar ni tuan-tuan dan puan-puan, soalan, bila masa-masa yang diperlukan untuk kita bersabar? Apa ini? Ada berapa orang? 200 orang, 300 kosong satu tak ada. Bila sabar-sabar diperlukan? Mak-mak ada nak jawab? Bila diuji. Baik, lagi? Ada lagi? Depan? Okay. Bila lagi? Man? Bila Allah fitnah. Lagi? Bila lagi kita nak bersabar? Marah? Lagi? Lagi? Diuji alamak. Okey. Marah, fitnah, sakit. Lagi ada tak? Bila lagi kita nak sabar tuan-tuan? Bala. Lagi ada lagi? Diuji ni tadi diuji yang macam mana? Diuji dengan susah. Kewangan susah lah. Kewangan sempit. Kewangan, katalah tak ada maka lah ya. Pak Soleh mana Pak Soleh? Betul Pak Soleh, maka tak ada. Ada tak maka? Kewangan. Ni pun Nabi juga. Warna merah apa tukar? Cap warna merah. Siap biru. Ada. Apa lagi? Bila lagi kita sabar tuan-tuan? Kewangan so mana kata ada masalah kewangan. Lagi apa lagi? Tak ada air. Lagi? Bila keinginan tak dapat. Bila okey. Okey, terima kasih. Satu je lah. Bila keinginan tak dapat, boleh merah. Yang tu. Tudung itu tukar. Keinginan tak dapat, malah keinginan tak dapat. Itu lah. Lagi tuan-tuan? Lagi tak? Anak-anak buat hal. Orang tak sabar, hilang sabar. Lagi ada lagi tak? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pun. Okey lah, 8. Kita ambil 8 dulu 8. Dan 8 ni tuan-tuan dan puan, cuba tengok. Semua sekali 8 ni di dalam kesusahan ke dalam kesenangan? Susah kan? Diuji kewangan susah. Marah susah. Fitnah, kalau fitnah susah. Sakit susah. Lagi susah ni. Apa lagi? Balok. Pertama susah lagi. Apa lagi? Tak ada air. Susah kan? Tak ada air. Keinginan tak dapat. Susah. Keinginan tak dapat. Susah. Apa ni? Anak buat hal. Susah tak? Semua susah. Setelah ini sana kesusahan tuan-tuan puan. Ingatnya ujian dia bukan hanya kesusahan. Ramai orang ingat dan faham bahawa ujian itu adalah kesusahan sahaja. Tapi sahabat kata apa? Ujian itu juga dalam bentuk kesenangan. Ini susah. Sabar tak? Sabar. Diuji dengan kesusahan, sabar. Itu kita diuji dengan seorang tuan-tuan umpan, mana pergi sabar? Tak perlu sabar kan? Kita dapat duit, tak ada sabar. Sabar maksudnya kita nak mengendalikan duit itu supaya tidak berlakunya pecah mana ke, ataupun pengkhianatan ke, ataupun pembaziran ke. Perlu sabar tak? Bila kita faham sabar itu diperlukan bila dalam kesusahan. Jadi
Dan sabar ni dia berlaku bila tuan-tuan dan puan, ini situasi lah. Biasa kalau kita ambil situasi kita kena marah, ini panggil situasi. Dia biasa berlaku macam ni situasi, lepas tu terus kepada respon. Ini pasal muat tak ada dah. Tiba tak ada buat aku ya, kena bertengkar aku ni. Situasi ini biasa tuan-tuan dan puan. Biasa situasi respon. Nampak ya? Apa dia lah tu? Mereka anda tak nampak. Situasi biasa orang dia bila berhadapan dengan situasi, contoh dia panggil 3 poin lah kalau dalam psikologi Tori tu marah kan. Biasa macam tu. Tapi yang luar biasa tuan-tuan dan puan, ada satu lagi perkara yang dikatakan luar biasa. Situasi situasi antara sesuatu yang respon ni dia ada ruang. Lepas tu barulah respon. Kebanyakan orang dia hanya situasi saja terus respon. Situasi saja terus. Contoh, bila dia kena bawa kereta kan, dia tu pun ping apa bin contoh lah, kita respon. Tori dia panggil reaction. Dia kena marah dan dia membalas balik dengan kemarahan. Betul? Setuju tuan-tuan dan puan? Ini situasi yang biasa berlaku. Anak-anak menjawab. Kita cakap dengan anak tak ada apa-apa tadi kan. Anak-anak buat hal, kita pun cakap marah anak. Dia lawan balik kita. Faham tak? Kita pun meletup. Betul? Kebiasaan situasi tu yang respon. Itu respon. Berapa ramai tuan-tuan dan puan bila mana kita berhadapan dengan situasi, kita pause sekejap dan kita fikirkan apa tindakan yang sepatutnya, barulah kita respon. Biasa tak buat macam ni? Yang kedua ni sesekali ada, alhamdulillah. Jangan tak ada langsung ya. Sesekali ada tu kita nak pakai daripada ni setiap kali. Sebab yang ni dia kata ini adalah ciri-ciri yang hilang sabar. Ni break tak makan. Jadi break tak makan ya. Break tak makan, minyak pun, perbezaan minyak pun toran. Boleh ya. Ya. Apabila ni tuan-tuan puan, pause sekejap, ruang antara situasi yang berlaku di hadapan kita dengan kita nak merespon, kan ada ruang kat situ. Ada gap tuan-tuan dan puan. Dalam gap tu dah masanya untuk kita berfikir sekejap. Dan otak manusia ni dia proses dia cepat tuan-tuan dan puan. Berapa bit per second kalau tengok balik perprosesan. Dia macam ibarat macam laptop ataupun telefon kita tu kan, CPU tu berapa bit per second tu dia punya kelajuan tu memang sangat laju. Dia masuk pause sekejap tu kita boleh fikirkan sejenak, renung ataupun muhasabah sejenak, barulah respon. Kalau berlaku yang semacam ni, bermakna sabar sedang subur. Belajar tu pause, bukan terus react. Orang cakap mangku, nak tahu tak kawan tu kan dia cakap macam ni. Oh ya kau, contoh aku ya, kawan aku ni ya kau tersangkut kau ajar blablabla. Yang pertama dia bilang orang cakap orang cakap macam ni kan aku. Oh ya, ya kan, betul kau. Tiba-tiba mana kita wujudkan persoalan bukan terus mereact daripada apa perintah yang disampaikan kepada kita, tapi membuat soal balas. Kalau dalam mahkamah dekat soal balas kan, kita panggil soal balas. Bukan terus saja tu satu situasi kita ambil absolute, ambil bulat-bulat peristiwa tu. Kadang-kadang baru saya katakan tadi, cantik Imam Allah susun kan, kita pernah bagi hati. Kita bahkan Nur Tasawuf dalam Al-Bra'if Usfi Usuluddin yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Fadhil Al-Mandili ni, dia sudah ikut flow. Orang yang dia dah benar-benar nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat, dan kemudian ada timbul sifat takut dan zuhud dalam hati itu, kurang pergantungan daripada dunia, dia akan selalu keluar ni. Dan dekat ruang ni apa diisi tuan-tuan dan puan? Kebiasaan orang yang dah melalui tiga sifat mahmudah tu tadi, dia akan ke ruang ni diisi dengan apa? Isi dengan dipanggil
dipanggil muhasabah. Muhasabah. Tafakur. Dan bila tafakur ni tuan-tuan kan, dia fikirkan tentang apa hikmah benda terjadi dekat aku, apa yang aku boleh belajar daripada perkara ni. Kedua, ini baru tentera yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ni yang pertama ni tentera yang kedua kan, syahwat dan juga nafsu. Cara dia respon tauhid itu. Manakala akal dan tuanan umpan dia akan pause sekejap. Bila dia dapat mesej kan WhatsApp ke kan orang apa satu mesej dia tak sokor atau apa dia, okey berhenti sekejap, fikirkan dulu sejam ke 24 jam ke sejam lah, barulah dia reply. Dia tak ada tahu dia pergi proaktif. Kalau benda yang urgent lah kan, yang benda yang trigger kemarahan contohnya, ataupun kadang-kadang dia tokan ramai tamak-tamak ni dibuka TikTok shop, tengok TikTok tu kan yang ngacung-ngacung tu, boleh lah betul TikTokan kan beg kuning ada, betul tu yang tokan ke beg kuning, betul add to cart, betul apa memang kan, betul barang pun sampai lah berkali-kali lah, sekali tengok video lalu video beg kuning lalu tokan beg tu boleh ada tak macam tu. Lepas tu tersampai ke rumah, tertekan, termasuk dalam kad, terbayar, lepas tu terbalik dan tersampai dekat rumah. Tiba-tiba bila sampai rumah penuh dengan parcel. Dah. Tengok, lepas tu simpan dekat rumah. Kalau baju tu kan buka alam hari tu penuh, bersusun. Baju yang lama lagi tu tak pakai kan, baru. Ada macam tu. Jadi bila kita nak belajar yang kedua ni tuan-tuan dan puan, contoh ya. Bila lalu kita buat, tokanlah dulu tokan. Tapi jangan proceed kepada check out. Bagi tempoh 24 jam. Fikir dulu, penting ke tidak kena beli benda ni? Apa guna kan? Kenapa guna beli? Ya. Jadi kalau aku beli, ya, bila aku nak pakai? Persoalan di ruang, pada ruang tu dia kena fikir sekali masak dalam 24 jam baru keputusan. Percayalah tuan-tuan dan puan, kalau buat macam ni mau aku lepas 24 jam takkan jadi beli. Tengoklah barang-barang yang penting lah. Kalau tak semua lah, ada barang penting dia boleh lah kan. Okey, baik. Jelas ya? Itu dua pasukan yang sentiasa berlaku dalam diri kita tu. Yang pertama tuan-tuan dan puan, sentiasa respon. Yang kedua tu jarang-jarang berlaku. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, masukkan kita dalam golongan yang kedua. Allahumma amin. Rabbal alamin. Itu tentera pertama sekali pada akal tu ada kaitan dengan keimanan, kesedaran kan, dia ada kait dengan tiga sifat dalam kita bincangkan sebelum ni. Kalau tentu yang kedua tu nafsu dan syahwat disebutkan tadi. Betul, kemudian kadang-kadang sebabkan emosi pun dia juga dalam perempuan, panggil emosi yang melampau. Okey. Dan dari sudut psikologi sebenarnya bila kita berada pada yang kedua, kita panggil kedua, ini dipanggil cara bersabar lah. Bila kita berada kedua ni dipanggil delay gratification. Pernah dengar istilah tu? Menangguhkan keinginan yang kita nak sangat pada hari ini, dan kita sabar. Tapi terus berbuat, bukannya tak berbuat apa-apa. Contoh kita nak beli motor besar kan, ni anak muda nak beli motor besar. Jadi bila nak beli motor besar tu, apa dia buat? Bukan pergi minta duit dekat mak ayah kan? Tak. Dia buat apa? Dia buat itu, letakkan sebagai vision dulu. Betul dia dikira berapa harga kan? Betul dia buat apa? Dia kira lah. Kalau nak betul-betul nak beli, target berapa lama? 5 tahun contoh kan. Nanti kalau dah bekerja 5 tahun, dalam masa 5 tahun tu sebulan berapa simpanan? Bila dia dapat kira-kira tu tuan-tuan, dan dia buat apa yang dia buat tanpa dia pergi. Orang yang bukan delay gratification dia tu ibarat apa? Tu ibarat pinjaman contoh lah. Contoh kan, tu dia back loan. Nak ni, tu ibarat pinjaman. Dan sedangkan dia baru je masa bekerja. Ini kalau contoh anak-anak yang baru masa bekerja lah. Dan dalam apa ni istilah yang sebutkan tadi tuan-tuan, ada satu kajian. Jadi mengkaji tentang kanak-kanak. Dalam kajian tu diletakkan kanak-kanak dalam satu bilik, dan dekat atas meja kanak-kanak tu ada marshmallow.
Dia panggil marshmallow experiment. Tuan-tuan boleh google marshmallow experiment. Jadi dibuat tu tujuan apa tuan-tuan? Dengan tengok dua kelompok kanak-kanak yang sabar, dia bagi arahan lah duduk dalam tu, dan kalau dia tak makan, dia tak ambil marshmallow, katakan dia tak 10 kan, kalau dia tak makan 10 tu, ada lagi selepas satu tempoh yang telah ditetapkan, nanti dia akan dapat reward lebih lagi pada tu, 20 marshmallow yang telah. Dan kalau dia ambil, tak ada masalah lah. Kalau kita tengok kajian tu, jadi bila mana dia tegur dia bagi dua pilihan lah, sama ada dia ambil sebiji-sebiji ataupun nanti di penghujung tu baru dia apa. Jadi berdasarkan kepada dua kajian ni, dia buat kajian ni jangka masa panjang tuan-tuan dan puan. Dia buat pada hari tu, kemudian dia tengok 10 tahun akan datang. Kemudian sebab pada tu perkembangan dua kategori kanak-kanak ni tadi. Satu kanak-kanak yang dia masuk dalam bilik, budak-budak kan. Ada yang tengok marshmallow. Kalau di sebelah barat ni kan, jadi sebelah barat kan, marshmallow lah. Kalau gitu hari ni anak jajan kan, letak di meja. Dia beri dua pilihan, ambil satu-satu, makan ataupun sabar. Nanti selepas tempoh tu dapat lagi banyak lagi. Jadi tak ramai yang kedua. Kebanyakan yang pertama. Dia makan nampak jajan, makan. Yang pertama ni bila dikaji, yang pertama dan yang kedua yang tadi yang sanggup menunggu, dia sanggup bersabar tu, kajian mendapati dia lebih berjaya lagi dalam kehidupan, emosi lebih stabil, kemudian lebih di sudut akademik, pembelajaran dia lebih cemerlang, dan dia kurang masalah disiplin. Sebab dia ada nilai menahan, sabar. Dia tahu dia akan dapat, bukan dia tak dapat, dia tahu dia akan dapat, tapi dia bersabar. Berbanding dengan kanak kumpulan yang kedua tuan-tuan dan ini kajian yang dibuat baru-baru ya, baru jumpa tuan-tuan. Sedangkan ulama kita dah lebih lama dah pun. Yang ulama dah masukkan dalam tasawuf pun. Cuma je tuan-tuan dan puan, sifat sabar ni, bagaimana kita nak subuhkan, apa punca kepada sifat sabar ni disubuh atau tidak subuh. Jadi kita bincang ya. Baik, kita tengok. Dikatakan sambungan lagi, maka jika menang yang menyeru kepada agama, nescaya terhasillah maka sabar. Dan sabar itu fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf, sama ada sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas berada di sini hukum. Sini hukum sabar ini wajib dan tanaman fardu ain. Bila fardu ain kalau berkait dengan kewajiban. Dengan mana kata ni sabar ni sabar individu lah, bukan kelompok. Bukan dalam family kita kata seorang sabar, ini tak sabar, tidak. Setiap individu perlu mempunyai sifat sabar. Adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunat, dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka itu sunat bukan wajib. Ini kalau sabar berkaitan dengan ibadah yang bukan diwajibkan, itu sunat. Dan kita meninggalkan perkara yang makruh, itu sunat. Demikian juga sabar atas membalas orang yang menyakiti dan menzalimimu, maka ia sunat jua, tetapi pahalanya sangat besar. Jadi sabar ni tuan-tuan, dia bergantung pada keadaan lah. Dia bergantung pada keadaan. Ya, ada tiga. Kalau dinyatakan situ tadi ada tiga bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nampak tak? Susah tak nak buat sabar, nak buat taat tuan-tuan, nak bangun subuh, malam ni nak datang kuliah, kan? Kita nak mengorbankan masa, tenaga, modal. Dia kan modal kan? Minyak, kondisi tiga minyak mahal kan, tak murah kan? Lepas tu apa lagi? Macam-macam lagi kan yang kita korbankan tuan-tuan dan puan sekalian, ya, untuk melakukan ketaatan. Ya, kita nak ngaji Quran, kita nak jaga aurat, nak boleh tutup, pakai modal tak? Mampu kan? Telokong, nak pula telokong setinggal hijah kan? Bukan murah lah. Jadi kita spend tuan-tuan dan puan. Bila mana kita spend untuk ketaatan, itu dikatakan sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini pun kena sabar, ini kena tahan. Kalau sabar ketaatan tadi kena buat. Betul? Nampak tak? Dia bukan menahan, kena buat. Itu contoh kalau berhadapan situasi kemarahan, situasi perintah agama, itu tak perlu kena fikir panjang lah cara nak. Tapi perlukan ruang juga untuk kita nak berfikir macam mana nak laksanakan dengan yang terbaik. Okey? Ini sabar meninggalkan maksiat. Kita nak tahan kemarahan, kita nak tahan daripada mulut kita ni mengatakan orang tentang keburukan orang, dan kita nak tahan mata kita daripada melihat perkara yang haram. Mudah tak?
Tak mudah kan. Dan hari ni tuan-tuan dan puan benda tu boleh akses dengan senang dekat gadget-gadget kan. Ya. Ya, itu sebab dalam meninggalkan maksiat. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, sabar dalam bala. Sabar dalam menghadapi bala. Bala tu dia tak ada kaitan dengan perbuatan ketaatan dan juga maksiat. Dan dia berkaitan dengan sesuatu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk kesusahan ataupun kesenangan, pun juga perlukan kepada sabar. Ya, baik. Jadi banyak yang faham sabar ni bila kena badan tadi. Banyak orang faham bila kena sabar. Contoh sakit, hilang, mati, gagal, yang fitnah. Tapi perlu kalau kita kena faham dan nampak, dan perlu kena ingat bahawa sabar ni dia bukan yang bermaksud tak boleh sedih. Ada orang bila mana kehilangan, contoh kita kata kematian anak kucing kan. Mati anak kucing menangis tak? Tak nangis. Itu tak dapat lah biar dia mati kan. Kalau yang betul-betul dapat dengan anak kucing dibunuh kan, sedih. Sebab dia dah, hati itu dah terikat, dia ada connection. Dia macam ibarat macam anak sendiri kan. Kita ni bolong-bolong macam tu ya. Kalau tak anggap anak sendiri tu, kalau matilah. Padahal banyak lagi. Berarti ekor ni mampu datang kan. Seekor mati, berpuluh datang kan. Dihantar ke orang kan. Jadi kita kisah ni kalau sekiranya betul-betul kita sayang dan tanam umpan dan hilang, ataupun dia mati, sedih tak? Nah, di saat kita sedih, kita buat apa? Sabar. Boleh tak menangis? Nangis ya? Adakah bila kita menangis itu tak sabar? Tak. Tapi ada orang yang faham tak boleh menangis, jangan nangis kan? Dah lah tu, cukup dah tu. Ya. Kalau dia faham menangis, sedih tak boleh menangis, itu salah besar. Dan dia perlu balik belajar tentang bahagian emosi tuan-tuan dan puan. Dia sedang menentang fitrah sunatullah. Fitrah Allah Ta'ala jadikan kepada kita, bila kita sedih kita menangis. Tapi bila dia sedih tak menangis, kita boleh ada something wrong yang berlaku pada diri dia semenjak kecil. Kita tak tahu apa berlaku. Kalau sekiranya tak menangis sekali lagi tuan-tuan dan puan, sedangkan Nabi pun SAW bila kematian anaknya menangis. Nabi Yaakob pun menangis bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menangis. Tapi adakah nangis itu maksud tidak redha? Tak. Nangis adalah bahagian hati kita yang memerlukan. Yang bila mana kita kehilangan, dia jadi tidak balas terhadap suatu perkara yang dah berlaku pada diri kita. Bila tidak balas tu ditahan, apa jadi? Itu akhirnya dia akan meletup. Sebab tu sabar ni juga ya bang, dia bukannya sekadar menahan, dia adalah tentang bagaimana kita belajar untuk nak mengawal dan mengendalikan emosi. Itu juga sebahagian daripada sabar. Kerana bukan semua perkara tu kena sabar. Nabi, ada tak Nabi marah? Marah. Bukan semestinya sabar tu tak marah. Tak boleh marah tu. Kalau kita nak marah, mampu boleh tak kita marah? Boleh marah. Tapi marah seperti mana? Nampak? Marah seperti mana? Kan? Ini marah kan, bila marah dia kata pum, dia meletup. Marah dia meletup. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ini pun ada punca di dalam sebab okay, dari kita bincang. Kalau sampai kita bincangkan punca ya. Right? Baik. Kerana firman Allah Ta'ala, ini kelebihan cerita tentang kelebihan sabar. Firman sebab apa dimasukkan sabar dalam sifat mahmudah, dalam sifat dipuji oleh syarak. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat 10 surah Az-Zumar ke bawah dia kata ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Ya. Allah Ta'ala telah menghimpunkan beberapa perkara. Jadi sabar, bagus dalam banyak bidang ibadah tuan-tuan dan puan. Contoh puasa kan. Setiap ibadah yang lain Allah Ta'ala nyatakan dia punya ganjaran, reward yang berapa. Al-Quran kita baca 10, datang salat berjemaah 20 kali ganda. Dan dalam banyaknya ibadah tu, dalam hadis kursi Allah Ta'ala nyatakan illa saum, kecuali puasa. Semua ibadah disebutkan dia punya ganjaran kecuali puasa. Dan Allah Ta'ala kata apa? Wa ana adzi bih,
Dan akulah nanti yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Dimaksud dia apa tuan-tuan dan puan, nak cerita ganjaran puasa tu lagi puasa lagi daripada berangkat. Kenapa? Pada berkait dengan sifat sabar. Apa yang terbaik dalam puasa sebenarnya? Solat, kita ada bacaan, ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi kan. Dia rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Zakat, ada harta yang kita keluarkan. Quran, ada sebutan yang kita lafazkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hadis. Al-Quran yang kita bacakan. Puasa kita buat apa? Kita buat apa tuan? Kita tak buat apa? Kita tak makan, kita tak minum, kan? Wajib tu wajib lah, ibadah kita termasuk dah. Dan setelah dalam puasa kita buat apa? Kita imsak. Imsak menahan. Dan menahan ada kaitan dengan sabar. Walaupun tak ada siapa memperhatikan kita, tuan-tuan dan puan, boleh sebenarnya kita ada pilihan. Ada pilihan. Pilihan nak makan atau tak nak makan. Depan orang tak apalah kita tak makan. Dan seorang-seorang ada tak peluang, ada tak pilihan untuk kita? Tak payahlah, makan je lah. Ada tak? Ada. Tapi kita pilih apa dalam Ramadan? Kita pilih itu tidak makan dan kita bersabar. Kerana siapa kita pilih itu? Kerana dia. Waktu Allah kata wa ana ajzi bihi, aku yang akan balas nanti. Balas satu ni dalam ni bi ghairi hisab, tadi dengan ayat tak terkira banyak tak terkira banyaknya yang Allah Ta'ala nak bagi reward kan. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghimpunkan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar yang ia tiada menghimpunkannya bagi yang lain daripada mereka, seperti mana contoh mengampuni dosa, mengurniakan rahmat dan pahala, dijadikan ikutan dan diberikan pertolongan. Mana contoh? Ini kelebihan ini, nyatakan kelebihan. Antara kelebihan tadi itu pertama ganjaran yang besar Allah Ta'ala sendiri akan bagi. Lepas itu disebutkan tadi pula Allah Ta'ala ampunkan dosa, kurniakan rahmat pahala. Lepas itu dia jadi pemimpin. Lepas itu diberikan pertolongan. Ada 4 disenaraikan. Mana? Yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah 157. Mereka itu ialah orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan. Berbagai kebaikan dari Tuhan, mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat dan pahala ya, rahmat dan pahala. Dosa itu tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, yakni menghadapi segala kesukaran dengan segala hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita bersabar tuan-tuan apa untuk apa sebenarnya? Tengok batu tadi biasa katakan yang kedua tadi. Bila kita berhadapan dengan situasi, ada ruang tuan-tuan apa kan? Ruang di situ tu kita sedang memilih. Kita ada beberapa pilihan. Ada orang dia tak pilih, dia tahu yang dia respon apa yang dia dapat lah. Orang yang pilih biasanya akan pilih untuk muhasabah. Muhasabah tu ada kaitan dengan siapa? Kaitan dengan Allah. Atau orang yang bersabar, orang yang sentiasa bersama dengan Allah. Bermakna sebab tu kita bersabar bukan yang kita nak tengok hasil daripada apa kita usahakan, tapi jauh lebih besar daripada tu tuan-tuan dan puan, Allah. Apalah lagi lebih besar lagi kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada sabar. Sebab tu saya syukur pesan jangan kita hilangkan perkataan, tolong kita hilangkan perkataan sabar juga, tapi sedang kan? Sabar tu dah lama, sabar dia baik. Sabar juga, tapi ingatlah sabar ada batasannya. Tolong didik dan umpan kita nak reframing sikit, reframe balik. Tolong hilangkan perkataan tapi, lepas tu ada batasnya. Sebab apa? Sebenarnya tuan-tuan bahasa sabar yang ada batas kan? Sabar tak ada batas, no limitation. Dua-dua kan, susah pun sabar, senang pun sabar. Mana limit kan? Tak ada limit. Selama nyawa kita dikandung badan, selama tu sabar tu pelan, jalan. Sama ada menahan ataupun membuat, tahan, buat, break. Kalau tinggi sangat, kalau tahu warna, kalau accident dengan stop dulu, betul, proceed balik, jalan balik, jangan berhenti tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itu ada sabar. Dan apa yang jauh lebih indah dalam kesabaran ni bila mana
wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini buah dia. Orang yang dalam sabar ni dia bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang menyatakan kebersamaan ni. Bersabarlah, yakni menghadapi segala kesusahan dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Allah menolong dan memelihara mereka itu. Nah, kemuncak daripada sabar, dia rasa kebersamaan dengan Tuhan. Lepas tu dia boleh tahan. Lepas tu dia selalu mau sabar dan dia memikir, bertanyakan soalan. Dengan soalan, apa yang aku boleh belajar? Apa yang Allah Ta'ala nak ajar aku daripada peristiwa ini? Apa hikmah di sebalik? Walaupun tak berjumpa dengan hikmah, tak mengapa tuan-tuan dan puan sekalian. Asalkan dia tahu Allah Ta'ala maha al-hikmah, al-hakim, maha bijaksana. Cukup sekadar tu sahaja. Kadang-kadang bila mana kita diuji, apa persoalan yang selalu timbul dalam aku? Bila kita selalu diuji, ni biasa ni, kalau tak tahulah tuan-tuan macam mana kan, satu persoalan yang selalu seringkali akan terlintas dalam pemikiran orang yang diuji. Apa dia? Biasa tak nak menguji buat. Apa soalan yang selalu selalu tanya? Bila orang nak berhenti ni. Lagi ada tak soalan? Ada orang dia tanya, kenapa lah aku saja? Betul tak? Ada tak? Jujur tuan-tuan ya? Tak payah aku tak bola. Dalam hati saja jujur. Mesti jujur. Kenapa lah aku? Kenapa lah bukan dia? Nah pula teman-teman buka TikTok, tengok kawan tu pergi melancong sana, melancong sini, kawan tu lepek sana, boli tu, boli ini. Aduh, kenapa lah aku? Kenapa lah bukan aku? Kenapa lah aku tak dapat lagi? Betul? Banyak persoalan kenapa, dan soalan tu meneruskan kepada kesakitan yang amat dalam, tuan-tuan dan puan. Dia akan mematikan redha, yes. Maksudnya dia akan menghapuskan redha, dan dia akan menimbulkan ketidaksabaran dan tak syukur. Dia hanya fokus. Dia macam ibarat masih ada telefon kan, buka Google Map tu. Di saat kita masukkan alamat ke situ, mula nampak bumi sebetul betul. Dan di saat kita tak tulis Kuala Lumpur, apa jadi? Dan kan zoom in kepada sebesar-besar globe tadi, tuan-tuan kita tak nampak kan? Makin lama makin akan nampak kan? Lepas tu kita search lagi, Kuala Lumpur mana? Dekat madrasah yang betul-betul ini, dia zoom lagi. Betul? Jadi apa? Semakin berkembang. Bila kita zoom lagi, kita zoom in, semakin membesar. Demikian juga berlaku di sana. Kita tengok kepada apa yang kita tak ada. Tengok orang ada, kita tak ada. Tengok apa kita tak ada. Tengok apa kita tak ada. Jangan jadi bosan. Kita nampak apa? Kita nampak kita tak ada. Soalan tu tuan nampak, kita ada tak? Kita ada tak? Kita ada. Kita ada apa? Kita ada tengok, kita ada mata, kita ada tangan, kita ada mulut. Boleh makan lagi kan? Kita ada baju. Banyak benda kita ada. Kita tengok benda tak ada. Bila di zoom benda tak ada, jadi masalah. Maka nak kena buat apa? Tuan-tuan kan out balik apa yang dia tak ada, zoom in kepada apa yang dia ada. Okey. Nah, itu di antara lagi kelebihan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Di sini menarik je sebab Allah Taala kata kat sini, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersifat dan bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Allah Ta'ala sebut sifat sabar, tuan-tuan, untuk menjadi pemimpin. Bukan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang pengaruh, tentang duit, yang paling kaya, yang paling berkuasa, tak. Tapi Allah Ta'ala sebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Bani Israel yang diangkat menjadi pemimpin kerana mereka memiliki sabar, bukan kerana mereka kaya dan kerana mereka ini banyak pengaruh. Sebab apa? Sebab pemimpin, setiap pemimpin kullukum ra'in, setiap kamu sabar untuk nak memimpin, nak mengendalikan sesuatu perkara, tuan-tuan dan puan, perlu sabar. Suami perlu sabar, isteri pun perlu sabar. Sebab suami nak kendalikan apa? Kendalikan rumah tangga. Isteri pun sama juga lah, pembantu nak kendalikan rumah tangga, nak uruskan. Lepas tu siapa lagi yang perlu nak sabar? Mak nak sabar dengan anak, betul? Ya, ayah pun sama juga. Siapa lagi yang mengajar? Guru, ustaz kan perlu nak sabar juga. Jadi setiap pemimpin kullukum, bahkan kita ni tuan-tuan dan puan adalah leader.
Kalau kita buka dalam hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in, sebenarnya kamu adalah pengembala. Pengembala itu adalah leadership, pemimpin. Dan setiap pemimpin perlukan sifat sabar. Ya, itu di antara kelebihannya. Ini dah bacakan tadi. Innama yufassirun ajal bin hisab, sama juga dengan Ustaz 94 tadi. Dan kemudian lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebut sabar dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Diulang-ulang. Isyarat nak menjelaskan kepada kita bahawa pentingnya sabar ni. Dan sabar adalah merupakan kunci kejayaan tuan-tuan dan puan. Perlu ya? Dan sabda Rasulullah SAW yang terakhir, ada lagi dua. Fi sabri ala ma takrahu khairun katsiran, berada pada kesabaran atas apa yang kamu benci itu banyak kebaikannya. Dan sabda Nabi Isa AS, kamu tidak akan mendapat apa yang kamu kasihi melainkan dengan kamu bersabar atas apa yang kamu benci. Ini antara kelebihan sabar yang dinyatakan dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Persoalannya, apakah dia punca ataupun perkara yang menjadi penghalang untuk kita bersabar? Dan apakah punca pula, tuan-tuan dan puan, yang menyuburkan kita punya sabar? Kadang-kadang kita ni berada pada peringkat dewasa. Dia sabar ni, dia ada dia punya boneh ni kebiasaan dia tanam pada usia kecil 0 sampai 7 tahun, tuan-tuan dan puan. Tapi kita ni dah ada kau bayi kat sini, tak ada kan? Kita dah semua dah ada remaja, ada peringkat dewasa kan. Kalau bayi tu boleh kita bentuk dan ada cara untuk nak membentuk tuan-tuan dan puan. Benih tu patutnya berlaku pada usia tu, sabar. Tapi kalau hari ni kita tengok kita ni kurang sabar, itu ada sebab kait dengan masa tu, fasa tersebut. Tak mengapa tuan-tuan kalau terlepas fasa tu, macam mana kita nak buat? Cara kita nak aktivate balik sabar kita. Kadang-kadang kita ni macam kita marah kan, bukan semestinya kita marah tu tak sabar. Boleh follow tak? Kadang-kadang orang ejek kita kan, kita jadi marah. Bukan bermakna marah tu kita tidak sabar, tuan-tuan dan puan. Dia ada kaitan dengan luka emosi yang telah kita lalui sebelum-sebelum ni. Contoh kita tengok anak pecahkan pinggan kan, bukan kita tak sabar tu, sebab apa yang berlaku sebenarnya. Cuba perhatikan balik pada diri kita apa yang berlaku waktu kita kanak-kanak. Sebab tu kita berhadapan dengan situasi memecahkan pinggan. Kita jadi keliru, tuan-tuan dan puan, antara marah dengan sabar. Jadi macam mana nak dapatkan balik? Kalau kita sampai dekat dewasa ni, sifat sabar tu kita nak pupuk balik, kita nak suburkan balik, supaya bila mana ada sifat ni, tuan-tuan dan puan, kita bukan sekadar menahan, tapi kita menyorang. Jadi dua lah. Kalau kita sekadar menahan, tak apa lah, lebih apa sekat, cukup lah, cukup makan, okey lah. Dia tak move on, kita takkan berkembang lah maksudnya. Dia kena satu lagi untuk menggerakkan supaya dia berbuat sesuatu yang akan meningkatkan lagi dia punya kualiti kerohanian ni, dalaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apakah dia puncak dan bagaimana kita nak naikkan tu, tuan-tuan? Ini nanti kita sambung pada minggu yang keempat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.